Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Zalinda. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita iaitu 6.3 sebatian. Apa maksud sebatian pula? Hari itu kita belajar tentang campuran. Hari ini kita belajar tentang sebatian. Apa maksud sebatian? Ialah dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Ingat perkataan kimia, ingat perkataan sebatian. Maknanya bercampur secara kimia ialah sebatian. Sebatian ni dia akan membentuk bahan baru dengan ciri-cirinya yang tersendiri. Contohnya kalau awak tengok ni, Lego ni, permainan blok ni, dia diperbuat daripada politena. Politena adalah campuran antara karbon dan hidrogen. Okay, ini ialah jubin ataupun mozaik. Dia adalah campuran, dia adalah gabungan unsur kalsium, karbon dan hidrogen yang terbentuk secara kimia dan membentuk marmer ataupun jubin. Air adalah juga sejenis sebatian sebabnya dia bergabung antara hidrogen dan oksigen. Pembentukan sebatian dia akan membentuk apabila unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia. Contohnya di sini, awak tengok kat sini adalah contoh logamnya magnesium bergabung dengan oksigen bukan logam, dia akan membentuk magnesium oksida. Aluminium campur oksigen jadi aluminium oksida. Zinc campur oksigen jadi zinc oksida. Besi campur oksigen jadi besi oksida. Kuprum campur oksigen jadi kuprum oksida. Jadi bila bergabung dengan oksigen dia jadi oksida. Seterusnya, kalau sebatian apabila unsur logam pula kalau bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan sebatian bersifat alkali dan dia akan membebaskan hidrogen. Contohnya lithium. Lithium ni logam. Lithium bergabung dengan air, dia akan menghasilkan, ini anak panah ni maksudnya menghasilkan. Dia akan menghasilkan lithium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Natrium tambah air, dia akan membentuk natrium hidroksida dan gas hidrogen. Kalium tambah air, dia akan membentuk kalium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Sebut sulfur dan sebut besi akan membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Contohnya kalau kita panaskan besi bercampur dengan sulfur, dia akan membentuk besi sulfida. Namanya besi sulfida. Contoh lain, magnesium, oksigen jadi oksida. Ingat, yang ni cikgu dah terangkan. Air, hidroksida, gas hidrogen. Ingat. Kalau sulfur jadi sulfida. Kesimpulannya, contohnya logam apa-apa. A contohnya logam tambah dengan oksigen jadi A oksida. A campur dengan air dia jadi logam hidroksida campur gas hidrogen. A ialah logam campur sulfur jadi A sulfida. Okey, kaedah pengasingan sebatian. Sebatian ni kita boleh asingkan melalui kaedah kimia yang kita namakan proses elektrolisis. Apa maksud elektrolisis? Ialah proses penguraian suatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Maksudnya kita alihkan elektrik. Contohnya di sini kita letakkan air. Kita nak asingkan unsur air. Air dalam air ada oksigen dengan hidrogen. Jadi kita masukkan air dengan kita campur asid sulfurik sedikit dan kita letak pada elektrod. Elektrod yang bercas positif kita panggil elektrod anod. Yang bercas negatif kita panggil elektrod katod. Jadi kita letakkan elektrod. Jadi apa yang berlaku bila kita alihkan arus elektrik, kita akan dapat gas oksigen pada anod dan gas hidrogen pada katod. Yang ini kita namakan kaedah elektrolisis. Gas hidrogen dia akan bebaskan di katod, gas oksigen dibebaskan di anod. Positif anod, katod negatif. Hidrogen negatif, oksigen positif. Seterusnya tengok perubahan fizik dan perubahan kimia. Perubahan fizik dia tidak menghasilkan bahan baru. Kalau perubahan kimia dia akan menghasilkan bahan baru.
Contohnya kalau perubahan fizik, peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidih air. Kalau perubahan kimia, contohnya pengaratan besi, fotosintesi, peruputan daun dan respirasi, ni semua ni dia akan menghasilkan bahan baru. Contohnya kalau besi berkarat kan, dia akan menghasilkan karat. Karat tu adalah benda baru. Okey, seterusnya tengok perubahan antara perubahan fizik dan perubahan kimia, perbandingannya. Perubahan fizik dia berlaku kepada semua jirim. Samalah perubahan kimia juga berlaku pada semua jirim. Perubahan fizik dia berlaku perubahan tenaga. Samalah perubahan kimia pun berlaku perubahan tenaga. Yang berbeza, kalau perubahan kimia dia membentuk bahan baru. Kalau fizik tidak membentuk bahan baru. Perubahan kimia, sifat bahan dan hasilnya berbeza. Kalau perubahan fizik, sifat bahan dan hasilnya sama. Perubahan kimia, komposisi kimia bahan dan hasil adalah berbeza. Kalau fizik, komposisi kimia dan hasilnya adalah sama. Yang mana memerlukan tenaga yang banyak? Ya, perubahan kimia dia memerlukan tenaga yang banyak. Kalau perubahan fizik memerlukan tenaga yang sedikit. Okey, last kali kita tengok perbezaan antara campuran dan sebatian. Campuran membentuk bahan baru tak? Tak ada. Kalau sebatian, ya. Ikatan kimia, sebatian ya, campuran tidak. Kaedah pengasingan. Sebatian guna kaedah kimia, campuran guna kaedah fizikal. Sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal, yang mana berbeza? Sebatian ada perbezaan, campuran tiada perbezaan. Sebut besi dan sebut sulfur bercampur secara fizikal. Adakah sejenis campuran atau sebatian? Ya, sebabnya dia bercampur secara fizikal kita namakan campuran. Jadi sebut besi dan sebut sulfur adalah sejenis sebatian. Dan kita boleh gunakan magnet untuk menghasilkan sebut besi dan sebut sulfur. Kalau sebut besi dan sebut sulfur kita campur, kemudian kita panaskan. Apa yang berlaku? Dia akan membentuk sebatian, iaitu besi sulfida. Besi sulfida boleh tak kita nak pisahkan semula? Tak boleh sebab dia dah hangit. Jadi kita tak boleh guna kaedah menggunakan magnet. Jadi dia tidak boleh dipisahkan. Jadi itu sahajalah berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.